Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haranti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam kepada lebih 600 lagi penerima. Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang AIPC Dana dorong anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam kepada 667 penerima. Pengurniaan pingat tersebut bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-77. Istiadat berlangsung pagi tadi di Balai Singgasana Indra Kencana, Istana Nurul Iman. Berangkat selaku wakil peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyempurnakan pengurniaan pingat-pingat kehormatan Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Kesemua 667 orang menerima pingat indah kerja baik PIKB. Mereka terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan penerima dari sektor swasta. Haji Marudin, Muhammad bin Ishaq bin Abdullah, Muhammad Haji Sofia. Yang Sadina binti Haji Awang Sabri, yang Suhana binti Muhammad Masdi, Madinan ini, yang Ismail Fazlina binti Haji Ismail, yang Sadia binti Haji Muhammad Ridwan Alizul, Azmiyani binti Sadri, yang Nurana binti Dari. Iswarina binti Haji Elmi. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat bin Rangkaian Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pengurniaan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam menjadi motivasi yang mendorong para penerima untuk lebih gigih mencurahkan bakti kepada negara.
Beberapa penerima terdiri daripada pegawai serta kaki tangan kerajaan dan swasta merafakkan syukur dan berazam meningkatkan lagi mutu kerja. Menjunjung kasih kehadapan Majlis ke Bawah Duli Yang Maha Mulia di atas pengurniaan PIKB ini. Bersyukur di atas penganugerahan yang telah dianugerahkan kepada saya, iaitu pingat indah kerja baik. Harapan saya lebih meningkatkan untuk kemajuan masa depan untuk negara. Untuk meningkatkan mutu kerja yang berkualiti untuk bangsa dan negara. Ianya boleh menjadi satu suntikan semangat untuk bekerja lebih gigih. Ia sebagai satu pembakar semangat lagi lah untuk terus berkhidmat dengan kerajaan. Anugerah insentif pelajar cemerlang Dana Pengarah Muda Mahkota Al-Muhtadi Bila untuk anak-anak yatim AIPC Dana 2024 mendorong anak-anak yatim untuk menghargai kepentingan pendidikan dan galakan kepada mereka untuk terus berusaha bagi meraih kejayaan khususnya dalam bidang pelajaran. Petang tadi, 15 pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam tahun 2023 yang juga terpilih menerima anugerah insentif pelajar cemerlang Dana 2024 diraikan pada majlis penyampaian anugerah tersebut. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Insentif dianugerahkan kepada pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama dan peperiksaan penilaian sekolah rendah. Terdahulu, dana menerima sumbangan keseluruhannya berjumlah RM7,650 yang diterima oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Because of this, I would want to learn more and become hardworking so that I can help out my keluarga to achieve this high. Because not only did it make me happy, tetapi it also made my parents happy lah. Bersyukur menerima insentif ini. Dengan ini saya akan lebih rajin belajar. Pemerkasaan belia melalui pendidikan penting untuk pembangunan mapan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Pemeliharaan biodiversiti merupakan tanggungjawab semua dengan setiap individu, komuniti dan persatuan memainkan peranan penting dalam melindungi ekosistem. Perkara itu antara yang disentuh semasa majlis penutupan Persidangan Biodiversiti Negara Brunei Darussalam. Acara berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dayang Haja Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan dengan berkongsi tanggungjawab, tindakan yang bersesuaian dapat diambil dalam memelihara ekosistem semula jadi. Pengisian majlis termasuk sesi pembentangan berkaitan ekspedisi saintifik meneroka biodiversiti negara. Perubahan serta pembangunan negara Brunei Darussalam sepanjang 40 tahun lalu menjadi tumpuan pameran 40 tahun Brunei penjelajahan interaktif yang diadakan sempena Hari Arkib Antarabangsa. Dianjurkan dengan usaha sama Arkib Negara Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei UTB melalui UTB Capstone Project. Pelancaran pameran berlangsung di bangunan Arkib Negara. Pelancaran disempurnakan oleh Pengeran Haji Muhammad Hasnan bin Pengeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Pameran dibuka bagi kunjungan ramai sehingga 22 Jun dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Pemerkasaan belia melalui pendidikan dan penyertaan dalam proses parlimen penting untuk pembangunan mapan dan kerjasama serantau. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa perasmian program Jeraiwara Mesyuaran Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA. 147 belia dari institusi-institusi pengajian tinggi dan civil society organisation menghadirinya. Perasmian berlangsung pagi tadi di bangunan Dewan Majlis. Dalam ucapan perasmiannya, Pengarah Haja Zaidah binti Pengarah Haji Petra, pemangku timbalan jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, antara lain menyentuh Majlis Mesyuarat Negara komited dalam mewakili kepentingan rakyat dan mencipta persekitaran inklusif. Program diisikan dengan takliman dan sesi dialog yang disertai oleh beberapa ahli panel, antaranya ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi tersebut memberikan peluang kepada peserta untuk berinteraksi dengan ahli panel dalam menyuarakan pendapat dan pandangan. Program diteruskan dengan lawatan ke Dewan Persidangan Majlis Mesyuarat Negara. Program dianjurkan bersama oleh Majlis Mesyuarat Negara dan Sekretariat AIPA dan disokong oleh Majlis Belia Brunei. Persidangan Pasaran Modal Islam Brunei Darussalam (BICAM) diteruskan pagi tadi dengan beberapa pembentangan dan perbincangan panel. Acara yang diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MICE itu berlangsung di sebuah hotel di Brakas. Para pembentang terdiri daripada Profesor Kewangan Islam Universiti Hamad bin Khalifa Qatar dan pakar dari Bank Pembangunan Islam Jeddah. Dengan tema menggerakkan pasaran modal Islam bagi pembangunan mampan, persidangan membincangkan isu dan cabaran yang relevan dalam pembangunan pasaran modal Islam, terutama dalam konteks negara Brunei Darussalam. Of course, when we talk about the Islamic capital market, is a kind of the faces. Menjelang Hari Arafah dan Mina, pelbagai persiapan dan persediaan giat dilaksanakan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dalam memastikan semua keperluan seperti khemah dan kelengkapan dapat dipenuhi sebelum tibanya hari kemuncak. Baru-baru ini diadakan perjumpaan bersama syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan haji di salah sebuah hotel di Makkah Al-Mukarramah. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran Negara Brunei Darussalam. Perjumpaan antaranya bertujuan meneliti lakanan khemah yang diperuntukkan untuk jemaah haji negara semasa berada di Arafah dan Mina, susunan penempatan jemaah haji di khemah-khemah yang diaturkan serta menyampaikan peraturan yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi semasa bertolak ke Arafah dan ketika melontar. Sementara itu, para pegawai dari Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan meninjau persiapan terakhir sebelum mengalu-alukan ketibaan bakal jemaah haji negara menjelang tibanya Hari Wukuf dan Melontar, juga menyertai syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan haji. Kelengkapan khemah dan kemudahan asas yang lain dipastikan tersedia bagi kemudahan jemaah negara. Khemah dan kemudahan di Arafah dan Mina hampir serupa, namun jemaah akan berada lebih lama di Mina bagi menyempurnakan melontar 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Rombongan pegawai petugas haji tiba di Arafah sehari lebih awal pada hari Jumaat 8 Zulhijjah, sementara beberapa bakal jemaah haji negara juga akan tiba pada hari yang sama dan selebihnya pada hari Sabtu 9 Zulhijjah. Dalam pada itu, jemaah haji negara giat membuat ulang kaji manasik haji bagi kesempurnaan ibadah haji. Selain persiapan dari segi fizikal, persiapan dari segi kerohanian juga dititik beratkan sepanjang berada di Arafah dan Mina. Kesihatan, jadi cukupkan tidur, cukup makan dan rehat untuk menghadapi challenge dan Wukuf di Arafah ini.
buat amal soleh, iaitu membaca Al-Quran, berzikir, bertahlil insya-Allah, dan kalau boleh di sana berdiamkan diri. Yang penting untuk di Arafah nanti untuk jaga diri, jaga sikap sama percakapan. Menyiapkan diri untuk bersabar dan bertawakal dan menyiapkan zikir-zikir. Bagi memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan di negara ini sentiasa dipatuhi, Bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan agensi penguatkuasaan lain sentiasa meningkatkan rondaan dan operasi. Hasil operasi sepadu yang dijalankan baru-baru ini, lebih 283 kg sayap dan tongking ayam berjaya dirampas. Operasi tertumpu di perusahaan Hari-Hari Maju Daerah Tutong. Kes tersebut telah diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Ekses Diraja Daerah Blain untuk siasatan dan tindakan undang-undang. Dalam pada itu, Kementerian Hal Ehwal Agama mengingatkan orang ramai untuk memastikan daging mentah yang dibawa masuk ke negara Brunei Darussalam hendaklah mempunyai permit import halal daripada Majlis Ugama Islam di samping memenuhi kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh agensi-agensi lain berkaitan pengimportan daging halal. Program Perkembangan Kapasiti Pusat Serantau Holistic Integrated Early Childhood Care Education Our Happy Neighbourhood melabuhkan tirainya petang tadi. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD. Penyampaian sijil kepada fasilitator program disempurnakan oleh Dayang Haji Marina Cek binti Bujang, pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Program anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah melalui Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Jabatan Pengurusan Pendidik Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam bersama Southeast Asian Ministers of Education Organisation Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting CMEO CECCEP Indonesia itu diadakan sejak 10 Jun lalu. Yang Mulia Dua, Bongsu Pegawai Kelas. Bagi meningkatkan keyakinan para pelajar untuk bercakap di khalayak ramai dan kemahiran berkomunikasi serta menyampaikan hujah dengan berkesan, Kementerian Pendidikan mengadakan peringkat akhir pertandingan khutbah Jumaat sekolah-sekolah menengah senegara. Pertandingan anjuran Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui bahagian kegiatan kerohanian berlangsung petang tadi di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha, Kampung Rimba. Menerima kebenaran riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Bagi mencapai matlamat agar sembahyang fardu Jumaat itu benar. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Wang Julaihi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan. Pertandingan yang disertai oleh 8 peserta ini dijangka dapat mempersiapkan jati diri pelajar untuk memudahkan penyampaian pembentangan dan memupus sikap daya saing yang positif. Bengkel penulisan esei ilmiah sastra 2024 yang diadakan selama 3 hari berakhir hari ini dengan penyampaian sijil. Acara berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka, Brakas. Penyampaian sijil dan cenderamata kepada pembimbing dan para peserta bengkel disempurnakan oleh Dayang Haja Hairani binti Haji Awang Damit, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bengkel diadakan bagi mempertingkatkan kualiti penulisan esei ilmiah sastra selain mengenal pasti serta meneliti esei-esei yang berkualiti. Budaya menabung perlu dipupung sejak dari usia muda lagi sebagai persediaan bagi masa depan. Kepentingan menabung itu ditekankan semasa Jayawara Kesedaran Kewangan Brunei Darussalam Central Bank dan Kementerian Pendidikan yang diteruskan ke Sekolah Rendah Ratai Mukim Boko, Daerah Temburong pagi tadi. 380 pelajar tahun 3 hingga tahun 5 dari sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama menghadiri Jayawara tersebut. Para pelajar berpeluang menyertai beberapa aktiviti pengenalan kepada topik-topik kewangan seperti menabung, takaful dan insuran, perancangan persaraan dan perlindungan pengguna kewangan.
Objektifnya kami mau meningkatkan supaya orang Ramayana ini lebih membuat penabungan, simpanan untuk masa depan. Jadi kami cuba reach out to different level of masyarakat. So this year we decided to go to sekolah rendah lah, penutup-penutup sekolah rendah. Jalan susur dari Hospital Raja Isteri Perak Saleha menuju Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 10 malam hingga kerja-kerja selesai. Penutupan tersebut adalah untuk memberi ruang kepada pelaksanaan kerja-kerja pencatasan dan pemotongan pokok. Para pengguna dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Sementara itu, penutupan sementara juga akan dilaksanakan pada separuh jalan Katimahar mulai esok hingga 16 Jun pukul 8 pagi hingga 10 malam. Penutupan tersebut adalah disebabkan oleh kerja-kerja menyurap aspal di jalan berkenaan. Dua buah syarikat dikenakan denda kompaun kerana didapati melanggar akta kesalahan rempaian iaitu membuang sampah di merata tempat di kawasan tapak projek di tempat awam. Syarikat Ikhwan Fatin Kontraktor dan Sumayan Nur Sendar Berhan dikenakan denda kompaun masing-masing RM1,000 dan dikendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Dapatan itu adalah hasil obserodaan yang dijalankan oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong pada hari ini. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar khususnya di kawasan premis perniagaan, tapak projek dan juga kawasan awam dan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Seorang wanita warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Juliana, 22 tahun dengan bilangan pasport AU 481660. Hubungi Balai Polis Sungai Liang di talian 32-30250 atau talian Kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan.